اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada petang ini saya nak berkongsi satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam satu ayat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hash. Suratul Hash ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Muka surat 547. Muka surat 547 Suratul Hash, juzuk yang ke-28, muka surat 547. Ya, juzuk yang ke-28.
juzuk yang ke-28, Suratul Hajj, ayat ke-16, muka surat 547. Ada? Ayat yang ke-16 dan ayat ke-17, dua ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Sikap orang munafik itu samalah seperti sikap syaitan ketika dia berkata kepada manusia, ketika dianya syaitan berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, lalu syaitan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Maka kesudahan bagi keduanya bahawa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Jadi dua ayat ni Allah datangkan di dalam suratul Hajj. Allah gambarkan bagaimana sifat orang munafik. Lalu Allah berikan persamaan sifat orang munafik ini sama seperti sifat syaitan. Yang mana syaitan ni dia menyuruh anak cucu Adam ni supaya sama-sama bersama dengan dia kufur syirik pada Allah, kufur kafir kepada Allah SWT. Lalu bila anak Adam ni, anak cucu Adam tadi, dia kafir, berjaya dijadikan pengikut kepada syaitan tadi, akhirnya syaitan tadi dia berkata, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau. Apa maksud aku berlepas diri? Kalau bahasa kita ni, lantak engkau lah. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Pada peringkat awal dia ajak sama-sama kufur, dia ajak kita sama-sama kufur dengan dia. Tapi bila kufur bersama-sama dengan dia, dia berlepas tangan. Tak nak pula bersama-sama. Jadi nak jadi apa, jadilah. Lebih kurang bahasa kita macam tu. Nak jadi apa, jadilah pada engkau. Dia kata, aku takut Allah. Tu bahasa dia, aku takut Allah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Maka kedua-duanya tadi, di antara syaitan dan juga manusia yang kufur, yang berjaya dihasut oleh syaitan tadi, kedua-duanya Allah Ta'ala campakkan ke dalam neraka. Jadi pada ayat ni ada satu kisah yang diceritakan ataupun didatangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan ada satu kisah. Kisah ni berlaku kepada Bani Israel. Seorang abid yang kuat ibadah, sehingga kan dia buat satu rumah ataupun satu pondok di hujung kampung untuk dia menghabiskan segala harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaluilah kehidupan dia seharian dengan penuh, dipenuhi dengan ibadah pada Allah, siang, malam, pagi, petang. Tindakan dia ni sampai membuatkan rasa tak selesa pada syaitan, sehingga akhirnya syaitan dia datang jumpa Allah SWT, minta izin Allah untuk rosakkan manusia tadi, si abid tadi.
Pada peringkat awal dia datang, Allah izinkan. Kemudian sehinggalah pada peringkat awal dia datang mendatangi Abid tadi. Dia datang duduk tumpang dekat pondok Abid tadi. Duduk tumpang situ. Dia minta izin, boleh tak aku nak menumpang kat sini? Abid kata boleh, tapi kau jangan ganggu aku. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Dia tak tahu tu syaitan. Abid tadi tak tahu yang datang tu syaitan. Dan memang syaitan tu datang nak mengganggu, nak merosakkan dia. Jadi lama kelamaan dia duduk dekat situ, sehingga akhirnya dia kata, syaitan tadi yang menyerupai manusia tadi, dia kata, wahai Abid, boleh tak aku nak belajar dengan kau, nak menuntut ilmu dengan kau? Lalu Abid tu kata tak. Dia kata tak boleh. Dia kata kau nak duduk tumpang boleh, tapi kalau sampai kau nak minta menuntut ilmu dengan aku, tak boleh. Dia kata sebab aku tak nak terganggu masa aku untuk beribadah pada Allah SWT. Jadi disebabkan tidak diterima untuk menuntut ilmu tadi, akhirnya syaitan yang berupa manusia lelaki tadi, dia berlalu pergi. Bila dia berlalu pergi, dia duduk macam tu ke? Tak. Dia mengalah ke? Tak. Dia pun pergilah masuk ke kampung. Dalam kampung tu ada satu keluarga, mempunyai 3 orang abang, 1 adik perempuan. 3 orang abang, 1 adik perempuan. Sehingga akhirnya syaitan tadi dia mendatangi adik perempuan tadi. Dia rasuk adik perempuan tersebut, menjerit-jerit adik perempuan tu. Terjerit-jerit orang kena rasuk. Sehingga kan 3 orang abang dia ni pergi berubat merata-rata tempat. Macam-macam orang dijumpanya untuk berubat, tetapi tak juga sembuh. Sehinggalah sampai syaitan tadi yang menyerupai manusia tadi, menyerupai lelaki, dia datang 3 orang tadi. Dia datang jumpa 3 orang tadi. Dia kata, kenapa adik? Dia kata adik kena rasuk, tapi dah macam-macam, berubat tak elok-elok. Lalu syaitan tadi, lelaki yang berupa, syaitan yang berupa lelaki tadi, dia cadangkan, boleh tak aku cadangkan kepada engkau, dekat hujung kampung ni ada satu rumah, satu pondok yang diduduki oleh seorang abid, mungkin dia boleh bantu engkau. Jadi 3 orang abang tadi, bila dengar saja cadangan tadi, disebabkan dia dah tak ada apa-apa pilihan, dan usaha dah habis usaha dah, putus asa dah, sehingga akhirnya dia pun terima cadangan tersebut, bawa adik perempuan dia tadi pergi jumpa abid tadi. Sampai di pondok Abid tadi, bila sampai dekat situ, dia minta tolong. Abid tu kata tak. Dia kata minta maaf, aku tak boleh nak tolong. Dia kata sebab kalau aku tolong, habis masa aku nak beribadah pada Allah. Sehingga akhirnya dibuat keputusan tak boleh juga. Abang 3 orang tadi dia bawa balik. Bila bawa balik, sampai rumah, syaitan tu datang merasuk adik dia tadi. Kali ni lagi kuat dia rasuk, sampaikan cemoh. Orang Kedah kata cemoh. Nak kata apa cemoh? Jemu. Jemu. Tak habis putus asa, tak tahu nak buat macam mana dah. Jadi datang lagi lelaki tadi, syaitan tadi. Dia kata gilah, pergi cuba minta lagi, dia kata. Jadi abang tadi dah tak tahu nak buat apa lagi. 3 orang tadi bawa adik pergi jumpa Abid tadi, minta izin, tolonglah, tolong kami. Abid tu kata tak boleh, dia kata. Sehingga akhirnya mereka balik dalam keadaan hampa. Balik keadaan hampa tu, syaitan tadi datang lagi rasuk, kali ni lagi kuat. Lagi kuat, lagi lama. Sampaikan belum sempat syaitan tu datang, 3 orang abang dia tadi duduk pikul adik dia pergi jumpa Abid tadi. Dia jumpa Abid tadi, kali ni nak jadi apa jadilah. Dia kata aku tinggalkan adik aku dekat beranda pondok. Pondok tu ada beranda. Jadi ditinggalkan dekat beranda pondok tu. Ditinggalkan kat beranda pondok tu. Lalu dia pun berlalu pergi. Balik. 3 orang abang tadi balik. Nak jadi apa? Dia nak berubat ke? Dia tak nak berubat ke? Habis adik dia duduk sini. Jadi adik tu duduk kat situ, duduk mengacau. Iblis tu kacau. Sampaikan Abid tadi naik turun. Nak pergi ambil wuduk, turun ke bawah, pergi tandas, turun bawah, naik. Tengok adik tadi mengacau, berjerit kuat. Terjerit. Sehingga kan sampai dia nak beribadah pada Allah SWT tu terganggu. Memang sangat-sangat terganggu. Sehingga kan tidak ada pilihan bagi Abid tadi, kecuali nak tak nak dia terpaksa mengubat juga perempuan tadi. Dia mengubat.
Jadi ketika dia mengubat itulah syaitan datang tiupkan pada matanya, nampak cantik adik perempuan tadi. Kemudian ditiupkan pada hatinya, menghidupkan segala nafsu dia, dan sehinggakan sampai timbulkan perasaan pada awal dia rasa takut, dan tipu daya syaitan tu masuk dengan cara dia kata tak perlu kau takut, orang lain tak ada, tak nampak kau buat apa pun tak. Akhirnya nafsu dengan keadaan nafsu yang naik, kemudian ditipu daya pula dengan syaitan tadi, bisikkan syaitan tadi. Akhirnya si Abid tadi rogol perempuan tadi, dia perkosa perempuan tadi. Lepas dia perkosa perempuan tadi, dia ketakutan. Lalu iblis tadi pun datang tiupkan pada hati dia, cadangkan tak payah takut. Dia kata kau tanam je bawah pondok ni, korang tahu pun. Tanam bawah pondok, koreknya kubur, koreknya lubang, campak, kambus. Dia bunuh lah. Lepas rogol tadi dia bunuh. Lepas rogol tadi dia bunuh. Dia ketakutan tadi dia bunuh, kerana takut orang lain tahu. Akhirnya syaitan syaitan tadi dia balik semula ke kampung. Dia jumpa abang-abang tu. Konon-konon dia buat-buat, dia tanya, kat mana adik kamu? Adik tinggal dekat pondok, dia kata, kat Abid. Bagaimana adik kamu? Tak tahu, dia kata. Kamu tak risau ke tinggal berdua je di antara adik kamu dengan Abid tadi? Cubalah pergi jengah-jengah. Bayang. Jadi 3 orang abang tadi pun pergi tanya kat Abid tadi. Abid tadi pada peringkat awal dia kata dah tak tahu. Saya tak tahu adik kamu kat mana, dia kata. Jadi sampaikan 3 orang abang tadi dia balik ke rumah. Jika dia balik ke rumah, datang lagi syaitan tadi. Dia kata, kau percaya ke cakap Abid tu? Dia kata, cuba kau buat cek periksa sikit. Dia kata tentang Abid tu buat apa-apa kat adik kamu. Takkanlah tiba-tiba dia kata tak ada, sedangkan kamu memang macam-macam ayat dia keluarkan. Sehingga kan 3 orang abang tadi rasa tak puas hati. Dia datang lagi. Kemudian mereka cari, jumpa tanda. Dekat bawah rumah tu ada satu tanah bekas dikambus. Bila dikorek rupanya betul adik dia duduk dalam tu. Jadi bila adik dia jumpa jenazah mati adik dia, lalu mereka pun tangkap Abid tadi, bawa pergi jumpa orang kampung, dan bawa jumpa pengetua ataupun raja kat situ. Ketika tu dia dalam keadaan diikat pada sebatang pokok besar. Jadi waktu tu syaitan datang jumpa Abid tadi. Wahai Abid, dia kata, macam mana? Tolonglah aku, dia kata, tolong aku. Lepaskan aku, dia kata. Aku boleh tolong kau. Syaitan kata aku boleh tolong kau, tapi dengan syarat kau mesti sujud pada aku. Kau mesti sujud pada aku. Macam mana aku nak sujud pada engkau sedangkan aku terikat? Kau cukup sekadar kau kedip mata engkau dan kau jatuhkan kepala engkau dengan niat kau sujud pada aku. Kerana terlalu terdesaknya Abid tadi, akhirnya dia jatuhkan, dia kedip mata dan jatuhkan kepala. Bila jatuh kepala dengan niat sujud pada syaitan tadi, Allah perintahkan Israel datang cabut nyawa dia. Allah perintahkan cabut nyawa dia. Matilah Abid tadi dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ini bagaimana kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an melalui ayat tersebut. Kerja tipu daya syaitan ni, kepelbagaian cara kalau kita lihat bermula daripada iblis. Iblis tu kepala dia, lalu tenteranya syaitan. Daripada iblis tu bagaimana perjanjian demi perjanjian yang dibuat dengan Allah SWT. Salah satunya diminta pada Allah supaya Allah SWT izinkan dia panjang usia sehingga kiamat. Jadi bermula kisah Israel ni, Azazil ni mak dia daripada kalangan jin. Pada peringkat awal dulu Azazil ni daripada kalangan jin yang duduk di atas muka bumi Allah SWT ni, satu golongan yang sangat kuat ketaatan daripada Allah. Dalam keadaan ketika jin yang menduduki dunia ketika itu penuh dalam keadaan melakukan maksiat dan mungkar pada Allah, tapi ada satu jin ni duduk masih lagi taat pada Allah. Sehinggalah sampai Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi, hancurkan seluruh penduduk jin, kecuali 2 tempat yang mana jin tadi larikan diri. 2 tempat ni mereka duduk, 2 tempat ni mereka selamat. Apa 2 tempat ni? Yang pertamanya laut, dan yang keduanya Bukit Bukau.
Itu sebabnya kalau kita pergi laut, berhati-hati. Kerana tempat dia, kalau masuk hutan Bukit Bukau pun tu tempat dia. Jadi lagi mana-mana jin yang lari dua tempat ni, selamat. Selain daripada tu, hancur, hapus, bunuh, mati. Dan malaikat bunuh mereka ni diketuai oleh Azazil tadi. Azazil yang mengetuai. Sehingga sampaikan akhir selesai misi tadi, Allah angkat naik seluruh malaikat-malaikat tadi berserta dengan Azazil. Itu sejarah dia. Sehingga akhirnya Azazil tu Allah perintah supaya jadi penduduk langit. Waktu dia duduk jadi penduduk langit itulah, Allah gambarkan betapa hebatnya, sehingga kan ada riwayat menyatakan dia adalah di antara ketua kepada segala malaikat. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri menggambarkan hebat tak hebat Azazil ni, mak. Sampai tahap setiap lapisan langit itu ada panggilan-panggilan yang tersendiri kepada Azazil. Kan setiap lapisan langit itu diduduki oleh para malaikat. Dan setiap malaikat itu ada panggilan tersendiri. Ada yang panggil abid, ada yang panggil alim, ada yang panggil zahid. Mana zahid? Zuhud. Bukan Zahid Hamidi. Mak janganlah ketawa. Tahu pula. Ni zahid bukan Zahid Hamidi. Ni zahid ni dengan makna orang zuhud. Alim, orang alim. Abid, orang abid. Jadi macam-macam nama hebat yang diletakkan, dipanggil kepada Azazil tadi. Dan yang keduanya, Azazil ni, mak, hebat tak hebat dia sampaikan di 7 petala langit dan juga 7 petala bumi, tidak ada satu tempat dan ruang pun yang terlepas daripada bekas sujudnya Azazil tadi pada Allah Subhanahu Taala. Cuba bayangkan, baik di langit, 7 petala langit maupun di bumi, tidak ada satu ruang pun yang terlepas daripada bekas sujudnya Azazil. Kuatnya ibadah dan taat Azazil pada Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang ketiga pula, hebat tak hebat Azazil ni, mak. Sampai tahap para malaikat sendiri kalau dia nak berdoa minta apa-apa pada Allah melalui Azazil. Sampai tahap macam tu. Contohnya seperti peristiwa bila tika mana para malaikat mendatangi syurga Allah Subhanahu Taala, tiba-tiba di apa ni? Dinding syurga. Susah bahasa Melayu ni. Dinding syurga, mak. Dekat dinding syurga tu ada tertulis bahawa ada satu penghuni syurga yang Allah akan keluarkan daripada syurga. Jadi dengan penulisan tersebut, malaikat tadi risau. Bila malaikat tadi risau saja, mereka pun mendatangi Azazil dan minta pada Azazil supaya berdoa pada Allah SWT, supaya Allah Ta'ala tidak keluarkan kami golongan malaikat daripada syurga. Azazil doa, mak. Minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan dan pemeliharaan kepada golongan malaikat, supaya Allah Ta'ala tidak jadikan malaikat itu di antara golongan yang akan dikeluarkan daripada syurga. Ni tengok ni. Dia doakan siapa? Azazil doakan malaikat, tapi dia tak doakan diri dia. Itu sebabnya waktu berdoa ni, mak, jangan doa untuk diri sendiri saja. Orang yang doa untuk diri dia saja, orang tu orang kedekut. Kena doa ke orang lain. Lalu bila berdoa ke orang lain pula, jangan lupa doakan diri. Sebab diri tu belum tentu nasibnya. Kita tak pasti nasib kita ni. Jadi dua-dua tu kena doa. Kita doakan diri kita, doakan pasangan kita, anak keturunan kita, dan dalam masa yang sama kita doa juga orang lain. Dalam orang lain minta doa pada kita, jangan lupa doa diri kita. Kan selalu datang jumpa, ustaz, tolong doakan kami ustaz, suami saya ustaz. Suami jadi baik, ustaz jadi bengong. Sebab ustaz duk sibuk doa ke orang, diri dia lupa nak doa. Baik-baik. Tu ustaz Azazil macam tu lah, mak. Jadi malaikat tu ulang-alik jumpa Azazil tadi, minta doa. Minta doa dengan Azazil kerana terlalu risaunya. Kenapa mereka tak doa sendiri? Sebab mereka rasakan Azazil itu terlalu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari demi hari, minggu demi minggu, dengan keadaan hidup yang di lambung-lambung
Itu yang sampaikan terdetik dalam hati dia tu, rasa diri tu hebat. Allah nak menzahirkan. Itu sebabnya ada ulama sebut salah satu kenapa Allah jadikan manusia, selain Allah Ta'ala nak merealisasikan apa yang telah Allah lakar dan qadakkan. Allah Ta'ala qadakkan, tapi dalam masa yang sama ada juga bersebab kerana Allah nak menzahirkan apa yang termaktub dalam dada Azazil tadi. Apa yang tersimpan, tersorok dalam dada Azazil tadi, iaitu sifat takabur, rasa diri hebat. Jadi nak menzahirkan sifat takabur tersebut, Allah jadikan Adam. Allah jadikan Adam daripada tanah. Yang sampai Allah Ta'ala sebut dan mengutarakan keinginan untuk jadikan Nabi Allah Adam tu, Allah Ta'ala sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala mengutarakan keinginan dia nak jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, kenapa masih lagi nak jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, mereka yang melakukan kerosakan dan kehancuran pertumpahan darah. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni sentiasa bertasbih pada Kau ya Allah. Mak kata-kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, memang kata-kata ni pertama ulama tafsir kata pertamanya menggambarkan bahawa para malaikat ni dia tak tahu siapa Adam. Dia tak tahu siapa Adam. Yang keduanya mak, ada tafsiran mengatakan juga bahawa kata-kata tu sebenarnya hanya penyampainya malaikat, tetapi hakikat kata-katanya itu datang daripada Azazil. Dia yang tak puas hati. Malaikat ni tak ada apa-apa. Sebab Allah Ta'ala kata A, dia kata A. Allah kata B, dia kata B. Tapi yang pandai mempersoalkan ni adalah Azazil. Lebih kurang macam tu lah. Saya duduk kat Segambut ni dekat 35 tahun. Tiba-tiba ada orang umur dia baru sampai 2 tahun tiba-tiba jadi calon PRN. Angin tak saya? Kan? Tiba-tiba nak jadi adun. YB, kita duduk 35 tahun kat sini mak. Tak jadi calon, tiba-tiba dia datang tak sampai 2 tahun. Bukan 2 tahun, 2 bulan. Rumah pun tak ada. Dia pula yang dicalonkan jadi adun. Masya Allah. Itu yang bila rasa tak puas hati tadi itulah. Di situ sikit demi sikit Allah menzahirkan apa yang terbuku di dalam dada Azazil. Itu sebabnya bila Allah sebut je utarakan keinginan dia nak jadikan Adam tadi mak, mulai saat itu, detik itu Azazil dah mula duduk di hujung dan tak memandang lagi Allah. Dia dah mula berpaling badan mak. Sampailah jasad Nabi Allah Adam itu dijadikan. Waktu jasad tu dijadikan ketika tu mak, Azazil tadi dah terus berpaling. Dia membelakangkan Adam, membelakangkan jasad Adam. Sampailah roh tadi dimasukkan, selesai kejadian Nabi Allah Adam AS. Inilah kemuncak bila tika mana Allah perintahkan sujud. Malaikat sujud. Tetapi Azazil tak sujud. Berapa kali mak? 2 kali. Kenapa Allah perintah sampai 2 kali? Sujud. Allah kata sujud pada Adam. Malaikat seluruh sujud. Allah kata bangkit. Sujud lagi, Allah perintah sujud kali kedua kerana nak bagi kesempatan kepada Azazil supaya sujud ikut perintah Allah. Tak sujud juga, lalu akhirnya Allah Ta'ala tanya kepada Azazil. Mak, bila Allah bertanya bukan bermakna Allah Ta'ala tak tahu. Allah itu maha tahu. Tapi Allah bertanya kerana nak bagi tahu. Wahai Azazil, wahai Iblis. Bila kata sujud tadi, mereka bangkit sampai 2 kali. Malaikat sujud, dia tak sujud terus. Allah Ta'ala panggil Iblis. Allah Ta'ala tak panggil lagi Azazil. Kerana waktu tu dia dah maksiat, dia dah ingkar. Panggilan Iblis, kenapa dipanggil Iblis mak?
dipanggil iblis dengan makna terputus daripada segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai bila mak? Sampai akhirat. Sampai Allah Ta'ala campakkan ke neraka. Kita ni manusia mak, selagi mana ada iman sebesar Zahrah, selagi mana ada iman sebesar Zahrah, maka insya-Allah sebesar mana maksiat kita kepada Allah, insya-Allah masih lagi ada rahmat Allah. Rahmat Allah. Azazil tak mak? Allah cop dia iblis tadi. Dia syirikkan Allah tak? Tak. Dia tak syirikkan Allah. Azazil tidak syirikkan Allah. Cuma dia engkar tidak sujud pada Adam. Tetapi Allah putuskan nikmat tadi. Kenapa? Adanya takabur. Ada sombong dalam diri dia. Itu yang Nabi SAW sebut, sebesar Zahrah sifat sombong yang ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan cium bau syurga. Kenapa mak? Kerana sifat sombong itu adalah penghalang daripada segala kebenaran. Tutup habis. Itu yang dicop iblis. Yang waktu Allah Ta'ala tanya kepada iblis kenapa tak sujud, iblis kata kenapa mesti aku sujud. Ini yang beza kita nampak. Bagaimana Allah ajar kepada kita golongan yang ada sifat takabur dengan golongan yang mempunyai sifat rendah diri. Penting ada rendah diri. Sehingga ke neraka. Ke akhirat lagi sehingga neraka mak. Iblis tu terus terputus. Bila Allah Ta'ala tanya pada iblis, wahai iblis, Allah Ta'ala terus panggil iblis ketika tu mak. Bila dia tanya pada iblis, kenapa tak sujud? Aku tak sujud. Kenapa mesti aku sujud? Sebab aku daripada api. Aku daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Satu benda yang sangat kotor, sangat jijik, dia kata. Kenapa aku nak sujud pada dia? Sedangkan bermula putik rasa tak puas hati sebab dia tak jadi ketua kampung. Tu bahasa kita. Itu je dia marah. Patutnya yang jadi khalifah atas muka bumi dia. Tu yang saya datangkan contoh tadi. Saya duduk Serambut 35 tahun. Tiba-tiba masa budak 2 tahun duduk pun tak jadi YB kat sini. Angin tak mak? Angin satu badan lah. Iblis tu terputus rahmat Allah. Itu maksud dia. Jadi akhirnya Allah Ta'ala pun keluarkan iblis daripada syurga. Rupanya yang keluar tadi, dia doakan orang kan. Rupanya diri dia yang kena keluar. Diri dia yang kena keluar. Itu sejarah dia. Itu sebabnya dalam berdoa ni minta doa. Jangan lupa kita doakan orang, kita doa diri kita. Minta Allah Ta'ala lindungi orang lain, lindungi diri kita. Kita doa untuk diri kita, jangan lupa doa orang lain. Itu etika doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi bila kata keluar saja mak, ketika itulah iblis minta 4 perkara kepada Allah SWT. Salah satunya dia minta, ya Allah kekalkan aku. Ya Allah kekalkan aku, ya Allah, sehingga hari kiamat. Maknanya iblis tu tak mati. Ada tak? Ada sampai hari ni. Seangkatan mak. Ada sampai hari ni. Yang mati siapa? Mati syaitan. Syaitan mati. Iblis tak mati. Kemudian yang kedua dia minta, ya Allah, dia minta duduk pada pembuluh darah anak cucu Adam. Yang kedua, dia minta, ya Allah, aku minta supaya aku dapat duduk dekat setiap pembuluh darah anak cucu Adam. Ni dia minta ni mak. Itu sebabnya Allah ajar kita melalui ibadah puasa. Allah ajar kita melalui ibadah puasa. Pembuluh darah anak cucu Adam ni, darah yang berjalan atas dalam badan kita ni mak. Darah yang berjalan dalam badan kita tu kan dia dipanggil buluh. Pembuluh darah kan. Jadi pembuluh darah tu, syaitan minta, iblis minta supaya golongan dia, kalangan dia tu dapat duduk dekat situ ikut darah tadi. Ada orang kata kita ni, kita asal daripada Nabi Adam. Betul Ustaz? Tapi dia kata pula orang kata pula bukan. Kita berasal daripada, maaflah cakap, kita berasal dari titisan air mani. Tapi maknanya
makcik kuat juga orang tu kata makcik. Kita daripada Nabi Adam lah, dia kata bukan. Itu Nabi Adam yang Allah jadikan. Kita semua berasal dari air mani. Air mani tu daripada mana? Daripada bapak kita lah. Bapak kita daripada mana? Terus ada mak. Adam tak apa. Yelah, sebalik dia ke atas lah mak. Asal kejadian manusia itu daripada Adam. Lalu daripada Adam tadi dengan Hawa, Allah jadikan anak cucu dia melalui air mani. Daripada air mani itu datang daripada mana? Daripada Adam. Sebenarnya kita kena cakap kita keturunan dan memang kita asal dari Adam. Kata keturunan, keturunan tu mesti sebut tok dia, kan? Betul tak? Bila sebut keturunan mesti datang daripada tok. Kita keturunan siapa? Keturunan Adam lah. Takkanlah keturunan air mani. Sebab yang menjalani kehidupan bukan air mani. Itu daripada kejadian. Dia tetap cakap macam tu. Dia itulah mak. Sebenarnya hidup kita ni yang terlalu banyak sangat khilaf. Isu dia istilah je, kan? Istilah je mak. Istilah kita ni terlalu banyak salah faham tu istilah. Saya orang Selangor, jumpa mak orang Kedah. Saya cakap gini, mak cakap gini. Duduk gaduh daripada pagi sampai petang. Padahal orang Kedah kata gini, maksud dia sama je. Cuma istilah dia beza. Itu je apa masalah dia. Kita ni terlalu banyak sangat apa panggil mak? Percanggahan. Bercanggah tu dengan isu istilah je. Keturunan anak cucu Adam. Kejadian kita tu daripada air mani. Adam pula kejadian dia daripada tanah. Tapi keturunan daripada dia. Sebab asal kejadian Allah ambil daripada tanah. Lepas tu daripada situ Allah Ta'ala nak panjangkan keturunan Adam tadi melalui air mani. Jadi dua-dua tu kena ada. Tu kalau kita ngaji akidah dipanggil tasasul. Berhubung, berkait. Bagi tasasul. Kalau dur pula dia berpusing. Contohnya apa mak? Saya tanya mak balik. Ayam dengan telur mana jadi dulu? Mak ketawa dah. Kan? Ayam dengan telur siapa jadi dulu? Habis telur? Kita ni okey lagi mak. Kalau tak nak mengaku jadi anak cucu Adam boleh lagi. Kalau tak nak mengaku daripada air mani pun boleh lagi. Boleh mengaku apa? Ada satu lagi. Tak. Buluh betung. Anak buluh betung mak kan? Tak nak mengaku anak cucu Adam boleh, tak apa. Tak nak mengaku jadi daripada air mani pun tak apa. Sebab kita ada satu lagi, iaitu buluh betung. Kalau tak jadi daripada Adam, tak jadi daripada air mani, maknanya dia jadi daripada buluh betung. Gurau mak. Saya dah ngantuk ni sebenarnya. Itu susul jalur bagaimana syaitan tadi mak. Waktu nak Allah Ta'ala perintahkan keluar daripada syurga tadi, perkara yang kedua dia minta pada Allah dan Allah Ta'ala tunaikan, Allah izinkan, iaitu dia nak berjalan hidup dalam pembuluh darah anak cucu Adam. Itu sebab Allah syariatkan, Allah didik kita melalui ibadah puasa. Cuba bayangkan ibadah puasa gini je mak. Saya ambil contoh mudah. Bulan puasa, mak baca Quran tak? Baca. Sama tak mak baca Quran bulan puasa dengan bulan-bulan lain? Sama ke? Dia punya kekuatan, semangat, boleh habis khatam. Kan? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak semayang apa tu? Semayang apa? Semayang tarawih 23 rakaat tu. Hari biasa. Jangan kata tu nak semayang ba'diyah pun terkebir mata. Kan? Terkebir bukan ngantuk mak, dia fikir. Dia bukan terkebir mata sebab ngantuk, dia fikir. Boleh ke 23 kan? Boleh ke tak boleh? Kalau tak semayang boleh tak? Habis-habis dia keluar soalan macam tu. Kenapa bulan lain kita tak boleh? Sebab buluh darah kita tu dalam keadaan kuat. Dia tegang. Sebab apa dia tegang? Sebab makan. Bila makan kuat, buluh tu kuat. Pembuluh darah tu dia lancar, darah tu dia pekat. Bila dia pekat, dia lancar. Bila dia lancar, ketika tu yang kuat syaitan. Itu dia punya kira-kira. Itu sebab bulan Ramadan kita puasa. Bila kita puasa, kita tak makan. Bila kita tak makan, pembuluh darah tadi, darahnya cair. Bila darah cair mak, dia tak tegang. Dia kendur, dia lemah. Bila dia lemah, ketika tu syaitan lemah.
Itu sebabnya Nabi SAW itu puasa banyak berpuasa. Cuba bayangkan mak. Bulan puasa tu kita boleh ibadah luar biasa. Macam mana kita boleh buat ibadah luar biasa mak? Macam-macam kita buat kan. Daripada bangun sahur tu, terus direct sampai pukul 10, pukul 12, pukul 1 barulah tidur sekejap, lepas zuhur sekejap, nak ambil tenaga. Konon-konon nak ambil tenaga, padahal tak ada apa je, sekadar bertenaga terus, bersemangat 30 hari, 29 malam. Kenapa jadi sedemikian? Sebab syaitan lemah. Sebab apa syaitan lemah? Pembuluh darah tadi dalam keadaan kendur, lemah. Kenapa pembuluh darah lemah? Sebab kita kurang makan. Itu salah satu. Itu salah satu. Itu salah satu dengan rahmat Allah. Itu dia mak. Yang ketiga pula dia minta, wahai Allah, izinkan kepadaku supaya ku boleh rosakkan hasud. Rosak dan hasud anak cucu Adam sehingga hari kiamat. Itu kepelbagaian dia guna pakai. Sekejap lagi kita masuk dalam bab syaitan mak. Dan yang keempat, balik cari sendiri. Saya tak ingat. Kerja rumah. Yang keempat mak cari mak. Itu 4 perkara mak yang diminta oleh Iblis kepada Allah, dan Allah izinkan keempat-empat tadi. Allah izinkan keempat-empat perkara tadi untuk dirosak. Semuanya keempat-empat tadi tak ada lain kecuali adalah jalan untuk merosakkan anak cucu Adam, dan sehingga akhirnya dia bersama-sama, anak cucu Adam yang rosak tadi bersama-sama Iblis di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia macam mana pun tujuan dia ke situ. Tapi Allah SWT izinkan pula untuk apa mak? Tu kita kena tahu pula. Allah Taala tak kesian ke kat kita? Dalam masa yang sama, Allah sendiri pun nak tunjukkan kepada seluruh makhluk Allah selain daripada manusia, bahawa aku jadikan manusia ni bukan sia-sia, bukan saja-saja. Satu. Yang kedua, aku jadikan manusia ni, aku nak tunjukkan bahawa aku lebih tahu kenapa aku jadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Pilihan aku terhadap mereka untuk jadi khalifah itu adalah pilihan yang tepat. Contohnya apa mak? Jadi bila selesai saja turun Azazil, Adam turun, mulalah penghidupan di atas muka bumi. Jadi bila penghidupan atas muka bumi bila berjalan, rupanya dekat langit tu masih lagi nyet. Apa nyet? Malaikat yang duduk kat langit tu masih lagi cakap-cakap kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah. Rupanya ada je kalangan mereka yang masih lagi rasa tak puas hati, disebabkan Iblis tadi. Kan dia orang dah duduk lama dengan Iblis. Jadi bila jadi macam tu, konon-kononnya penyokongnya masih ada lagi yang duduk sama-sama dengan dia. Lalu Allah Ta'ala tahu bahawa di kalangan malaikat tadi ada yang nyet tak puas hati. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala himpunkan seluruh malaikat, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, suruh malaikat tadi memilih 2 malaikat yang paling alim dan yang paling baik. Paling alim, paling baik, paling warak. Paling. Jadi malaikat tadi pun berbincang di kalangan mereka dan memilih 2 orang malaikat yang paling alim, paling warak, paling kuat agama dia, paling kuat taat dia. Diberikan nama tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa 2 malaikat tu? Jibril. Sukati je. Malaikat Jibril, malaikat Israel. Macam tak ada malaikat lain dah. Sebut malaikat Jibril. Kesian Jibril. Rakit Atid. Baguslah tu. Jadi akhirnya dipilih 2 malaikat tadi mak, Harut dan Marut. Selalu macam tu. Bila kita tanya dia tak jawab, bila kita jawab, Harut dan Marut.
Jadi Harut dan Marut itulah Allah Ta'ala turunkan. Sebenarnya apa tujuan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada malaikat yang bahawa pilihan Allah itu adalah benar. Jadi Harut Marut tadi bila nak turunkan ke bumi, apa tujuan dia? Nak jadi sebagai hakim yang mengadili segala permasalahan manusia. Itu tujuan. Tetapi tujuan paling besar sisi Allah nak tunjukkan pilihan Allah manusia sebagai khalifah itu adalah tepat. Jadi akhirnya waktu mereka nak turun tadi, pertama sekali Allah Ta'ala ubah mereka sebagai manusia. Bila Allah Ta'ala ubah fizikal mereka sebagai manusia, lalu ketika itu Allah letakkan ciri ataupun sifat manusia. Apa sifat manusia? Yang pertama Allah letakkan ilmu, dan yang kedua Allah Ta'ala letakkan nafsu. Allah letakkan akal, ilmu dan juga nafsu. Jadi turunlah mereka mengadili manusia di atas muka bumi. Tahun yang pertama mereka adili dengan saksama, dengan izin Allah Subhanahu Taala. Sampaikan dunia ketika itu dalam keadaan tenteram dan aman. Sampailah kedua tahun kedua masuk, rupanya dah mula diuji. Tahun kedua tu datang seorang perempuan, pergi bagi tahu, melaporkan bahawa dia ada masalah begini. Jadi ketika itulah nafsu dia mula tengok perempuan tadi cantik, dahinya licin. Timbul nafsu sehingga akhirnya kedua-dua Harut Marut tadi ajak masuk ke dalam bilik, dan dia perkosa perempuan tadi kedua-duanya. Bila dia perkosa perempuan tadi kedua-duanya, lalu seorang kanak-kanak nampak kejadian tersebut. Rupa-rupanya kanak-kanak yang nampak tadi nampak Harut Marut tadi, nampak kanak-kanak tu nampak. Akhirnya mereka kejar kanak-kanak tadi, mereka bunuh kanak-kanak tu. Waktu dia bunuh kanak-kanak itulah orang kampung nampak ditangkapnya Harut dan Marut. Bila tangkap Harut dan Marut tadi, Allah pun terus angkat Harut dan Marut naik ke atas langit. Dan ketika itulah diadili Harut dan Marut. Pertama sekali Allah Ta'ala kata, bagi tahu kepada seluruh malaikat yang duduk berhimpun. Sebelum Allah Ta'ala mengadili Harut dan Marut tadi, Allah Ta'ala kata, inilah sebab kenapa aku jadikan manusia sebagai khalifah. Kerana Allah uji mereka. Ujinya manusia itu, pertama Allah uji dengan ilmu, Allah uji dengan akal, lalu Allah uji mereka juga dengan nafsu yang ada pada mereka. Semua tu dalam bentuk ujian. Dan akhirnya mereka pun berlapang dada menerima segala keputusan Allah SWT. Dan Harut Marut diberikan pilihan, sama ada nak diiqab ataupun diseksa di dunia ataupun seksa ke akhirat. Tu akhirnya Harut dan Marut tadi diminta diseksa di atas dunia. Kenapa? Kerana seksa di atas dunia ni ada penghujung yang namanya kiamat. Tidak sebagaimana akhirat. Akhirat besok bila campak je dalam neraka, maka akan kekal di dalam neraka. Maka akhirnya Harut dan Marut membuat keputusan supaya diseksa di atas dunia. Lalu dengan izin Allah SWT, Allah perintahkan digantung Harut dan Marut tu dengan keadaan kaki ke atas, kepala di bawah. Sampai bila Sampai hari kiamat. Di tengah-tengah lautan yang tidak diketahui di mana. Tapi itulah yang diceritakan bagaimana kisah Harut dan Marut. Sampaikan tindakan tersebut menutup semua mulut yang rasa tak puas hati yang berada di langit terhadap manusia, yang mana manusia diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi turunlah iblis tadi. Bila turun iblis tadi Allah lahirkan iblis tadi dengan Allah jadikan tentera-tentera dia. Apa tentera-tentera iblis? Namanya syaitan. Jadi syaitan, iblis ni dia ada tentera-tentera, dia nama syaitan. Di antara ciri-ciri syaitan ni Allah Ta'ala datangkan secara mudah di dalam suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin Nas, raja yang menguasai sekalian manusia. Ilahin Nas,
sembahan Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, syaitan ni daripada mana, Mak? Daripada kalangan jin dan juga manusia. Itu syaitan. Kerjanya apa, Mak? Kerjanya dua tadi. Yang pertama, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasanya bersembunyi. Khannas ni, Mak, kalau kita baca seronok. Apa yang dikatakan khannas? Apa yang dikatakan khannas? Khannas ni, Mak, dia punya bersembunyinya begini. Contoh katalah Mak duduk, Kak Bainal duduk situ. Dia nak tipu daya Kak Bainal ni, dia nak datang dekat akak, Kak. Dia nak datang tu, dia tak datang duduk, apa panggil? Duduk menyelit-nyelit kat sebelah kita, mendempet-dempet kita tu. Kalau bahasa rumah tangga tu apa? Mengimpit-ngimpit Panaslah, ngimpit-ngimpit jauh-jauh. Panggil? Ngempet Nempel. Tak kira apa-apalah. Kan? Jadi tak, syaitan tu bukan sifat itu. Sebab Allah Ta'ala datangkan perkataan khannas ni. Min syarril waswasil khannas. Khannas ni, Mak, dengan makna dia nak rosakkan kita, dia nak tipu daya kita tu. Pertama sekali dia duduk jauh. Dia tak duduk dekat dengan kita, dia duduk jauh. Dah duduk jauh tu pula dia nak dekat dengan kita. Dia datang dekat waktu kita ni betul-betul leka dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Taala. Lepas tu pula dia datang tu pula, dia jenis macam ni. Dia lagi. Dia datang dekat, dia cuik kita, dia lagi. Dia datang dekat, dia cuik kita, dia lagi. Ini yang katakan khannas ni. Pukul curi. Siapa kata dia berani? Jadi disebabkan kita yang menakut, kita yang penakut, lalu dia berani. Sebenarnya dia pernah. Ini sifat khannas ni. Ini sebenar-benarnya dia. Dia tu penakut. Dia tak berani dengan anak cucu Adam. Tapi anak cucu Adam yang bagaimana? Anak cucu Adam yang betul-betul baik hati dan imannya pada Allah. Hati yang senang diduduki oleh Allah, yang senantiasa diduduki oleh Allah SWT. Tapi bila anak cucu Adam tadi dia leka, lalai, maka ketika itu, tu yang makin lama dia berdempet. Sebab apa? Duduk dalam keadaan leka dan lalai. Leka dan lalai ni perlu diingat, Mak. Ini kita nak bincang petang ni. Leka dan lalai ni, leka dan lalai bagaimana? Adakah maksiat zahir? Tak. Bukan hanya sekadar maksiat zahir saja, sampaikan maksiat dalam keadaan taat. Leka dan lalai ini merangkumi kepada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maksiat ni ada dua, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ni macam mana, Mak? Maksiat yang nampak ni macam mana? Ngumpat, ngeji, fitnah, ambil hak orang, besar lagi, minum arak, zina, maksiat mata, maksiat telinga. 7 anggota yang Syekh Abdul Qadir sebut tu, Mak, tu dipanggil maksiat zahir. Mata, telinga, mulut, 2 tangan, 2 kaki, perut dan juga kemaluan. 7 anggota tu buat maksiat. Mata tengok pandang benda maksiat, telinga dengar benda maksiat, telinga dengar benda maksiat, mata memandang-mandang benda-benda yang maksiat, yang dilarang oleh Allah SWT, yang Allah Ta'ala tak suka, yang Allah Ta'ala tak redha. Kemudian mulut pula mengungkapkan benda-benda yang tak baik, yang sepatutnya Allah Ta'ala jadikan mulut ni, Mak, lisan kita pada mulut tadi supaya sentiasa zikrullah, baca Quran, ajak orang buat baik, cegah orang daripada buat munkar. Tapi maksiat mulut ni, ngata, ngumpat, dah habis-habis sekecil-kecil maksiat mulut ialah duduk senyap dengan benda mungkar. Duduk senyap dengan benda mungkar ni macam mana, Mak? Dia nampak orang buat benda mungkar, dia duduk senyap. Senyap kat situ maksiat. Dia nampak pasangan dia buat maksiat, dia tak tegur pasangan dia. Abah balik
Ni Abah Zimbabwe, bukan Abah sini mak. Abah balik daripada masjid, lepas asar, mak angkat baju, pakai baju kelawar, kepala tutup pakai tuala. Maksiat tak? Aurat. Dengan baju kelawar dia pula mak. Kan sambil dia angkat baju kan dia terbang tu. Nampak semua hutan-hutan belah timur, belah barat tu mak. Lepas tu tutup kepala pula dengan tuala tu, tuala kenduri tu. Good morning. Good morning tu, tuala good morning tu atas kepala. Konon-konon itu aurat lah tu. Padahal terkeluar semua hitam putih. Bendera Pahang kat atas kepala tu. Apa mak bendera Pahang? Apa dia? Apa? Uban. Kan bendera negeri Pahang tu duduk kat atas tu. Suami tu daripada jauh, aku kahwin ni orang 9. Kuning, merah, hitam. Ni dia bendera mana pula pakai atas kepala hitam putih. Bila dia pergi Pahang? Abah balik, Abah duduk senyap aja. Yang angkat baju, angkat baju bang. Mak pun dengan selamba kat baju, relax. Lalu pula Tok Imam, Hajah buat apa tu? Angkat baju. Dengan imam-imam, lama tak nampak. Baguslah tu. Semua habis. Senyap dekat situ maksiat. Jadi berhati-hati. Jaga-jaga. Itu sebab Allah jadikan mulut tadi supaya gunakan lisan tadi mengungkap benda-benda baik sampai tahap ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampai tahap kalau katalah senyap terhadap benda mungkar tetap dipanggil maksiat, walaupun pada asal Nabi kata senyap itu jauh lebih baik, tapi terhadap perkara mungkar, perkara maksiat, maka senyap itu pun jadi maksiat. Begitu juga dua tangan, dua kaki, perut, apa yang kita masukkan dalam perut, makanan-makanan yang kita masukkan dalam perut tadi, makanan yang baik ataupun tidak, sebaliknya. Jadi kalau masuk benda-benda syubhat, benda-benda haram, maka maksiat, dipanggil mungkar zahir. Begitu juga kemaluan, ke mana dia bawa kemaluan dia tadi, pada benda baik ataupun tidak, yang Allah redha, Allah suka ataupun sebaliknya. Itu dipanggil maksiat zahir. Maksiat batin pula macam mana mak? Maksiat batin ni lah yang paling ditakuti, sehingga Imam Ghazali sebut bahawa maksiat batin ni jauh lebih ditakuti dibandingkan maksiat zahir. Maksiat di batin ni apa mak? Penyakit-penyakit hati. Riak, takabur, ujub, sam'ah. Apa lagi? Tu baru 4. Dia ada 7. Hasad 5. Lagi? Apa lagi mak? Iri, hasad. Dia ada 7 mak. Riak, takabur, ujub, sam'ah. Sami'ah boleh, sam'ah pun boleh. Memperdengarkan kebaikan dia. Tak, lebih kurang lah tu. Dia 3 tu lebih kurang. Di antara takabur, ujub dan sam'ah tadi. Kemudian hasad yang kelima. 2 lagi mak carilah mak, saya pun tak ingat. Apa mak? Jadi penyakit-penyakit hati tadi, penyakit-penyakit hati itu adalah penyakit ataupun perkara yang paling ditakuti. Syirik. Syirik ni syirik khafi, syirik jali. Jadi zahir, ada batin. Dia tak termasuk dalam penyakit situ. Jadi benda ni yang paling takuti. Itu sebabnya syaitan ni mak, dia datang dengan cara khannas tadi. Jadi kalau katalah orang tu kuat ibadah dia, maka dia datang tadi dengan cara khannas. Bila orang tu leka dan lalai, itu yang kita balik dalam pembahasan leka dan lalai tadi. Leka dan lalai itu dalam kategori maksiat apa? Kalau leka dan lalai itu dalam kategori maksiat zahir, maka mudah Imam Ghazali kata untuk orang tu kembali
melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau leka dan lalai tersebut terhadap maksiat batin, penyakit-penyakit hati, maka besar kemungkinan orang tersebut dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, mak? Kenapa? Kerana zahir yang nampak dia taat. Zahir yang nampak dia taat. Itu sebabnya syaitan ni, mak, sifat dia tidak mengajak dan dia tidak melarang. Ini kerja buat. Kalau kita bahasa kita ni modus operandi. Modus operandi syaitan ni, mak, dia tak mengajak dan dia tak melarang. Dia tak mengajak imam masjid, mak, pergi karaoke. Dia tak ajak. Dan dia tak larang orang pergi masjid. Dia tak larang orang pergi masjid. Nak pergi masjid, pergilah. Tapi modus operandi dia, ni dia. Yang Allah Ta'ala sebut apa, mak? Iaitu mereka ni kerja dia memberi was-was. Dia cukup melahirkan ataupun menimbulkan persoalan dalam benak setiap anak cucu Adam sehingga akhirnya anak cucu Adam tadi meninggalkan kebaikan. Macam contoh, mak. Contoh. Tak ada kena-mengena yang hidup ataupun telah mati. Ini contoh. Mak nak pergi kelas tadi. Nak pergi kelas, mak. Rasa-rasa senang tak nak pergi? Tengok iklan, Ustaz Adha. Boring lah. Dia ni kuat membebel. Lepas tu cukup cakap dia pedas ni kata. Jadi persepsi dalam diri mak tu, benda tu dah ada. Datang syaitan. Kau rasa kau dapat pahala ke kalau kau pergi tak ikhlas? Nampak tak ayat dia, mak? Oh, betul. Betul lah syaitan tu. Dia tak kata jangan pergi. Dia punya modus operandi dia, mak, dia tak kata jangan dan dia tak kata suruh. Tapi dia akan berikan kita was-was. Pertama sekali persepsi yang bermain dalam benak kita tadi. Kita dah lah mengantuk. Lepas tu rasa mak berat. Lepas tu tengok pula Ustaz Adha. Ni pula lagi, kalau Ustaz ni pula mengajar lagi mengantuk. Datang pula syaitan. Kau rasa-rasa kalau kau pergi sana kau tidur tu, kau dapat pahala ke? Dengan tak fahamnya kau tidur buang masa baik daripada kau pergi tak dapat apa-apa. Baik kau tidur dekat rumah. Itu sama macam Abah juga, mak. Abah pergi masjid 2 minggu Abah demam. Abah demam 2 minggu. Lepas tu tak lama kebah baik dengan izin Allah. Abah pun pergi masjid. Sampai depan masjid lebih kurang dalam pukul 7, azan 7.30. Jadi kawan-kawan kan orang lelaki kan duduk apa panggil? Duduk ngeteh dekat depan tu. Ramai-ramai sementara tunggu masuk maghrib. Abah pun sampai dengan Vespa dia gelbeng masuk kan. Datanglah kawan-kawan kan, kawan-kawan karib tu daripada tu. Jadi mulut dia kan lain macam. Jadi mulutnya lain macam tu, mak. Dia kata apa? Haji, lama tak nampak. Ingatkan dah tak jumpa pintu masjid. Haji, lama tak nampak. Ingatkan dah tak jumpa pintu masjid. Rasa-rasa Abah malam tu semayang isyak dengan semayang maghrib tu, mak, khusyuk ke tak? Silap-silap maghrib tu pun tak sempat semayang. Dia pusing balik Vespa dia balik, mak. Mak pun terkejut. Kenapa, bang? Aku memang tak puas hati. Inilah kali pertama dan kali terakhir lepas aku demam, aku tak pergi masjid dah. Lantaklah nak jadi apa, jadilah, dia kata. Jahat betul. Nak pergi semayang ibadah pada Allah, taat pada Allah, tu syaitan dia bakar. Kan? Mak rasa tak puas hati. Daripada aku pergi sana marah-marah, dia kata. Mak pula ngapikan pula. Syaitan masuk melalui mak. Bang, dah lah bang, jangan bising-bising. Kalau awak bising-bising macam ni, pergi masjid pun tak dapat pahala. Oh, Abah pun teruslah tak pergi masjid. Sampai bila? Sampai mati. Tapi syaitan yang dia perlu jadi hukum hantu tu, syaitan macam Kak Baik tu janganlah ketawa. Termasuklah tu, mak. Minal jin nati wan nas. Sebenarnya, mak, hantu tu dia tak ada. Yang jadi ada tu sebab kita yang ada kan. Jadi akhirnya dia ada. Dia ni bersifat khanas. Dia bersifat khanas. Bersifat khanas ni, mak, dia takut nak dekat dengan kita. Tapi yang jadi masalahnya sebab kita seru-seru dia. Balik. Haji, berani ke depan simpang 3 tu?
Saya dengar macam-macam lepas PKP ni kan. Kita banyak tak lalu kat situ, jadi dah macam-macam pula timbul. Kena pula hari tu ada imam lalu situ terpelecet, dia kata jatuh tersembar mati. Macam-macam ayat. Lepas tu kita yang sebenarnya asal sifat syaitan itu khanas, takut. Dia takut, tapi disebabkan kita takut, dia berani. Dan akhirnya benda yang tak ada dia adakan. Itu sifat syaitan. Dia akhirnya ada pocong, ada langsui. Saya tanya mak, daripada mana datang langsui tu? Daripada mana datang pocong tu? Tu lagi hantu yang apa mak? Perut ni terbang tu mak? Penanggal. Penanggal tu. Kalau saya kata benda-benda tu datang daripada pengarah filem, boleh tak? Boleh tak mak? Kan? Boleh kan? Diimajinasikan benda tu sehingga akhirnya terwujud. Siapa yang cipta benda tu? Ada ulama sebut dekat dalam kitab. Dalam kitab-kitab kuning cerita pocong itu ialah bentuknya seperti manusia yang dikapan terikat atas, terikat bawah, jalannya melompat-lompat. Tak ada. Semuanya datang pula daripada Tok Bomoh yang memuja syaitan. Dia yang reka benda tu. Dia nakut-nakutkan supaya kita jangan sampai pergi masjid. Tu akhirnya. Sedangkan solat fardu isyak itu satu benda yang sangat besar. Solat fardu subuh tu satu benda yang besar. Sampaikan Nabi kata orang yang tak pergi solat berjemaah isyak dan tak pergi solat berjemaah subuh, maka dia tak ada beza seperti orang kafir. Yang membezakan kafir dan iman Islamnya seseorang itu dengan pelaksanaan solat isyak dan solat subuh. Tapi waktu subuh isyak itulah paling banyak pocong keluar. Sebab apa? Dia tak nak orang pergi. Supaya jadi kafir. Ya tak? Yang macam cerita yang apa pergi masjid suruh yang jatuh lompat kan. Baca. Buat balik tak apa buka baju lagi, datang lagi. Dia datang lagi. Akhirnya dia tolong. Dia tolong pakcik tua tu. Tapi akhirnya bila pakcik tu ajak solat, dia kata, tidak, aku sebenarnya iblis. Itu cara dia. Itu kerja dia. Modus operandi syaitan ni perlu kita tahu mak. Itu sebabnya perkara besar, ulama garis pandukan, apa perkara yang paling besar menjadi gerak kerja ataupun perkara yang besar bagi syaitan untuk merosakkan cucu Adam. Ni kena tahu. Perkara yang paling besar sekali mak, bukan ibadah. Paling besar sekali perkara yang menjadi gerak kerja syaitan nak merosakkan anak cucu Adam yang besar sekali mak, adalah merosakkan rumah tangga. Isu dia mak, tanya nak makan apa je. Bang, nak makan apa? Abah kata apa mak? Ikutlah. Kan? Abah kata ikutlah, ikut awak lah, nak masak apa masalah. Mak puas hati tak? Bang, yang nak masak saya cuma minta pandangan je. Awak cakap lah, tak, abah ni pula ikut mak tu sebab nak mudahkan urusan mak. Jadi tak payahlah mak susah-susah. Buat paling mudah untuk mak tu ni abah. Tapi mak pula tak puas hati sebab tak bantu. Tak bagi idea. Tak bagi idea tu. Jadi akhirnya abah kata apa? Buatlah nasi goreng. Oh, kemain suka hati main ngode-ngode. Mak pula pusing sana. Kalau saya nak buat mi goreng, ikutlah. Mak kata apa? Tengok tu, kejap nasi goreng, kejap mi goreng. Nak mana satu? Kata. Padam. Akhirnya malam tu, abah tidur kat dalam bilik, mak tidur dengan anak-anak. Isunya hanya sekadar mi goreng dengan nasi goreng. Baik-baik mak. Benda kecil je. Kalau benda tu nak jadi, itu sebabnya kita ni perlu senantiasa ada discuss di antara suami dan isteri. Kalau rasa tak mampu berdiskus, maka lebih baik berlapang dada. Buang terus. Kalau rasa tak mampu nak berdiskus, nak bincang tak boleh, maka berlapang dada lah. Biarlah ni isteri aku, buruk-buruk ni isteri aku. Redha terus. Buruk-buruk ni suami aku. Habis tu lapang, jangan simpan-simpan dalam benak.
Kalau rasa boleh berdiskus, bincang. Kalau rasa tak mampu nak bincang, halalkan, halal bil halal. Tak payah nak simpan-simpan. Sebab apa? Kena tahu dalam kepala kita ni, letak mindset kita, mak, rumah tangga kita ni musuh paling besar bukan suami kita, bukan pasangan kita. Musuh kita adalah syaitan. Syaitan tu yang duk asak isteri, asak suami, asak isteri, asak suami. Dia asak supaya kita salah faham. Dapat pula suami dia orang KL seorang, orang Terengganu seorang. Orang Terengganu pula, ada orang Terengganu. Ada orang Terengganu, mak? Kena pula orang Terengganu ni, dia kan dia panggil bodoh. Setiap orang Terengganu dia panggil bodoh. Bodoh orang Terengganu benda biasa, mak. Betul tak? Kan? Bahasa dia tak ada apa-apa bagi dia. Dapat pula suami orang KL, hati lembut macam bunga. Isteri kata bodoh, situ tak ada niat apa-apa, tapi dah memang terbiasa. Suami dengar kata bodoh tu, bengang lah. Mak saya hantar berhabis duit ratus ribu juta, hantar saya pergi sekolah. Awak senang-senang panggil saya bodoh. Dah dia bergaduh. Tu baik-baik, mak. Tu sebabnya jangan mudah membuat sesuatu keputusan. Andaian bincang, tak mampu bincang, halal bihalal. Kerana apa, mak? Pagi-pagi diceritakan syaitan ni dia akan naik ke langit. Syaitan ni, mak, pagi-pagi setiap terbit saja matahari dia akan naik ke langit, mak. Dia akan bertemu dengan iblis. Kita kan kat sekolah setiap hari Isnin kita berhimpun. Kita berhimpun setiap hari Isnin. Syaitan tak, mak, dia himpun setiap pagi. Pukul 8 pagi dia pergi panjkat kat langit. Apa, mak? Tu di antara. Itu di antara sebab dilarang kerana terbitnya matahari nak mengelak daripada menyembah, mengikut golongan yang menyembah matahari satu. Lepas tu ada juga, tapi itu perkataan yang sangat lemah, yang menyatakan bahawa ketika tu syaitan naik ke langit. Jangan sampai kita sembah syaitan, tapi pandangan tu sangat lemah. Tapi begitulah, waktu terbit matahari tu dia naik ke langit, panjkat kat langit, jumpa dengan iblis. Maka persoalan pertama yang iblis akan tanya pada syaitan tadi adalah rumah tangga. Itu soalan pertama. Berjaya ke tak nak rosakkan rumah tangga anak cucu Adam ni? Tiap-tiap hari, mak, kerja dia tu, soalan dia tu saja. Kerana apa, mak? Yang menjadi tujuan benda besar kerosakan rumah tangga tadi. Kerana dengan kerosakan rumah tangga tadi itulah yang akan menempa 1001 macam masalah yang jauh lebih besar. Anak-anak tak jaga, mak ayah bergaduh, anak terabai, anak pula melihat. Lepas tu akhirnya anak pula nak bergantung dengan mak tak boleh, nak bergantung dengan ayah tak boleh. Lalu mereka pun keluar rumah mencari kawan. Kawan pula dapat kawan yang tak elok, kawan yang tak baik. Itu sebab hari ni, mak, kita tengok benda yang paling besar kerosakan yang berlaku dalam masyarakat semuanya berpunca daripada rumah tangga. Itu sebab modus operandi syaitan yang perlu kita tahu. Sebab orang tua-tua dulu, benda yang paling dijaga dan dipelihara adalah hubungan silaturahmi. Dia dulu tak pergi bercuti dulu. Mana ada orang tua dulu pergi bercuti tak? Kejap-kejap pergi bercuti, kejap-kejap pergi bercuti. Dia tak ada pergi bercuti. Tapi mereka macam mana mengamalkan hubungan yang baik, sifat tasamuh. Kalau bahasa Arab kita, sifat tasamuh yang terlalu tinggi, iaitu berlebih kurang dan maafkan. Itu paling penting dalam rumah tangga. Jangan ambil benda-benda kecil jadi sebagai barah dalam hati. Iblis satu, mak. Iblis satu yang banyak syaitan. Iblis satu. Ya. Ketua dia, raja bagi syaitan tadi adalah iblis. Syaitan ni banyak. Iblis yang tak mati, iblis. Syaitan mati. Dia mati. Dia mati tak cukup makan, mak banyak beramal, banyak berzikir. Mak nak makan, mak baca doa. Mak nak minum, mak baca doa, mak baca selawat. Maka dia tak boleh makan, lama-lama dia mati. Mati tercekik dan sebagainya. Mak makan lupa. Mak nak makan, mak lupa baca doa. Sekali dia pun makan sama. Jadi tengah-tengah dia makan, mak terus baca auzubillahi minasyaitanir rajim, baru teringat. Tercekik dia, mak. Silap air bulan dia cekik, hari tu mati. Syaitan. Jadi yang kekal tu adalah iblis.
Ya mak. Daripada Azazil berubah jadi iblis. Jadi itulah modus operandi. Dan akhir mak sekali sebelum kita tutup, bagaimana kisah Abid tadi. Tadi kita bercakap dalam angle syaitan. Bagaimana kejadian dia, bagaimana dia menelusi sifat dia, modus operandi dia, kerja buat dia. Ni kita kena faham betul-betul supaya jadi panduan kepada kita dan senantiasa kita berhati-hati jangan sampai kita termakan pujuk rayu dia, tipu daya dia, was-was dia tadi. Baik sama ada dalam keadaan maksiat zahir ataupun maksiat batin lebih-lebih lagi. Pergi masjid, pergi sembahyang, cantik tak? Bagus. Tapi dalam keadaan hatinya ada sifat takabur, ada ujub. Itu dah cukup bagi syaitan untuk merosakkan. Kenapa? Orang yang macam ni matinya dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat. Itu yang dia nak sangat. Dan ketahuilah, syaitan ni mak, dia punya kemuncak, dia panggil kemuncak. Kemuncak gerak kerja syaitan ni nak merosakkan cucu Adam ketika hujung usi berada dalam sakaratul maut. Waktu tu kemuncak. Itu sebabnya diperlukan bantuan daripada orang lain ketika berada dalam sakaratul maut. Sakaratul maut, Nabi SAW ajar bila kita bertemu dengan orang yang berada dalam sakaratul maut, maka ajarkanlah la ilaha illallah Muhammad, bantu dia. Sebab apa mak? Dalam keadaan sakaratul maut itu, dia sedang bertarik tali sama ada di antara syaitan ataupun dengan malaikat. Jadi syaitan ni dia akan datang dengan pelbagai gambaran, rupa dan sebagainya untuk sampai akhirnya dia mengakui segala kesesatan yang dibawa oleh syaitan tadi dan akhirnya mati dalam keadaan syirik pada Allah SWT. Itu sebab minta pada Allah. Dan Nabi kata yang menjadi ukuran baik ataupun tidak kehidupan kita di akhirat bukan amalan kita di atas dunia, tetapi bagaimana penghujung kematian kita. Kalau kematian kita baik, kematian kita penuh dengan redha Allah, kematian kita penuh dengan rahmat Allah, kematian kita penuh dengan pengampunan daripada Allah, maka insya-Allah kehidupan kita akhirat baik. Tapi kalau mati kita sakaratul maut kita tadi, ajal kita sampai dalam keadaan tidak baik, syaitan berjaya melakukan tipu daya terhadap kematian kita tadi dan akhirnya na'uzubillah kita terikut dia, na'uzubillah min zalik, maka itulah sebesar-besar kejayaan. Itu sebabnya waktu ajal itulah syaitan dia akan gunakan sehabis-habis cara. Waktu kita hidup atas dunia ni mungkin 20%, 30% saja usaha dia. 20%, 30% saja. Hanya dia main godak macam tu. Tapi waktu dia habiskan, kalau kita lari 100 meter, lagi batin mak. Lagi apa? Lagi baton. Lagi baton tu mak. Orang yang paling last sekali tu yang selalu diletakkan orang paling laju lagi. Betul tak? Sebab apa? Dialah penentu kepada kemenangan. Jadi waktu itulah syaitan tu dia akan guna sehabis mungkin waktu ajal tadi. Kenapa? Kerana itulah penentu dia berjaya ataupun sebaliknya. Jadi sebabnya kita hidup atas dunia ni perlu senantiasa hati tu bersama dengan Allah. Hati tu senantiasa bersama dengan Nabi SAW. Semoga mati kita itu Allah bantu, Allah tolong, Nabi tolong. Sebab kita tak tahu, kita dah tak ada apa-apa dah mak ketika tu. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, Nabi tak tolong kita mak, maka berlepas dirilah tanpa ada sebarang tali ataupun bantuan daripada Allah SWT dan daripada Nabi SAW. Jadi Abid tadi pula bagaimana keadaan dia? Abid tadi pula kita lihat perkataan Abid tu apa? Orang yang kuat ibadah. Orang kuat ibadah ni lawan dia bukan lawan buruk, tapi lawan daripada perkataan Abid tadi alim. Apa masalah Abid ni mak? Yang terlalu mudah sangat dirosakkan oleh syaitan kerana Abid ini dia tak ada ilmu, hanya sekadar beramal tetapi tak ada ilmu. Jadi orang yang beramal, beribadah tanpa ilmu, akhirnya ibadah dia itu sia-sia. Jadi nak tak nak mesti beramal dengan ilmu. Itu sebab kenapa Allah SWT turunkan wahyu. Yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Membicarakan tentang ilmu, nak gambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, supaya kita tahu ibadah yang kita lakukan tu apa tujuan, apa matlamat,
bukan hanya semata-mata pahala, tetapi ada perkara yang jauh lebih besar yang perlu kita cari di sebalik daripada ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya semata pahala, bukan hanya semata-mata syurga, tetapi pembentukan kepribadian hubungan kita dengan Allah untuk menjadikan seorang yang benar-benar baik iman, adab dan akhlak, dan sehingga akhirnya terpelihara hati kita, diri kita dan kehidupan kita daripada tipu daya syaitan di dunia, lebih-lebih lagi sewaktu ketika ajal. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Saya buka seminit 2 untuk sebarang persoalan. Dekat azan kan? Jauh lagi 5 minit lagi. Okey lah tu. Kalau macam tu, bagi saya orang yang berilmu yang lebih tinggi. Ya, dia akan diuji. Itu sebabnya dalam kitab Bidayatul Hidayah tu mak, akak, Imam Ghazali ada memberikan peringatan kepada orang yang berilmu, supaya dalam keadaan dia menuntut ilmu tu pun berhati-hati. Kerana sampai satu tahap orang menuntut ilmu dia rasa seronok sangat menuntut ilmu. Kerana terlalu seronok sangat menuntut ilmu sampai dia lupa. Ni kata-kata lupa leka lalai tadi tu. Sampai dia terasa manis ni menuntut ilmu tu, sehingga dia lalai pula daripada beramal dengan ilmu. Kerana terlalu seronok kat menuntut ilmu tadi sampai lupa nak beramal dengan ilmu. Sampai tahap macam tu. Itu sebabnya syaitan tu dia akan datang melihat posisi orang tu. Macam contoh apa yang terjadi ni, benda yang jelas. Sejarah melakarkan bagaimana Abbasiyah jatuh. Abbasiyah jatuh di Iraq mak, dilanggar oleh tentera Tatar. Betul tak? Allah hantarkan Tatar. Ini memang janji Allah SWT dalam Quran. Allah janji mana-mana umat Islam, orang beriman ni, kalau tak betul-betul diperpegang dengan tali Allah, maka Allah sendiri akan datangkan musuh-musuh Allah untuk ganti mereka. Allah sendiri gantikan musuh-musuh dia. Ini nampak janji Allah SWT dalam Quran. Itu yang berlaku di Iraq, kerajaan Abbasiyah. Masyarakat ketika itu di antara pemimpin khalifah dengan ulama' dua posisi yang berbeza. Ulama' yang terlalu sibuk menulis. Kan zaman Abbasiyah tu zaman kemuncak ilmuan. Para ilmuwan sehingga sampaikan buat lampu, buat perubatan. Ibnu Sina, Ibnu Sirin, macam-macam ilmuwan lahir ketika tu. Tapi kerana terlalu sibuknya dengan ilmu, sehingga mereka terlepas pandang leka dan lalai tanggungjawab mereka untuk menjaga hal ehwal politik negara. Akhirnya Allah hantar Tatar, langgar Abbasiyah jatuh, sehingga kan segala ilmu yang konon-konon mereka bina selama ni ranak begitu sahaja. Jadi syaitan ni memang dia datang ikut mana? Seronok menulis, seronok mengarang je. Dia buat kita rasa seronok sampai lupa apa benda yang jauh lebih besar. Bukan tak boleh. Boleh, tapi berhati-hati dan kena ingat apa posisi ataupun tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Yang betul. Al-ilmu, Nabi kata al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tu seperti pohon yang rendang. Ilmu tanpa amal, Nabi kata al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang rendang tetapi tidak berbuah. Ada pohon rendang tapi tak berbuah, guna tak? Tak guna. Jadi itulah seperti orang yang menuntut ilmu tanpa beramal. Na'udzubillah. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu. Wallahu Ta'ala ala. Jadi itulah sebenarnya yang dapat kita kongsi bersama pada petang ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik. Dia berikan kita pimpinan, taufik, hidayah, inayah pada kita, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, jiran kita dan seluruhnya. Senantiasa duduk dalam kebaikan Allah SWT. Dan semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarat dan sultan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.